سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب زدنا علما نافعا وعافانا مستقيما وهداية للصوم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أنعم وألهم الملائكة المقربين واخرج من ظلمات الوهم وافتح علينا رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا واحلل من لساننا. قال الشيخ المصلح تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Dan atas kita tiap-tiap yang menerima pelajaran bahawa belajarkan dia hingga mengetahuikan dia. Dan atas kita siapa ni kita? Tiap-tiap yang menerima, yakni tiap-tiap mukallaf yang menerima pelajaran. Tiap-tiap yang menerima, yakni tiap-tiap mukallaf yang menerima pelajaran. Tiap-tiap yang menerima pelajaran, yakni tiap-tiap mukallaf yang menerima pelajaran. Menerima pelajaran tu dengan maknanya kalau dia belajar, dia boleh faham apa yang dia belajar. Kalau kita ajar dia, dia boleh faham apa yang kita ajar dia. Itu dia katanya yang menerima pelajaran. Kalau kita ajar dia, kalau kita hurai kat dia, kalau seorang tu kita ajar dia, kita hurai kat dia sehabis-habis ajar, tapi tak boleh nak faham. Tapi dia tu tak boleh nak faham. Apa yang kita ajar kepada dia, apa yang kita hurai kat dia tu, dia tak boleh nak faham. Maka orang tu walaupun akil balik, tetapi masuk dalam golongan orang yang tidak menerima pelajaran. Bukan maksudnya nak terima, tak nak terima. Bukan maksudnya begitu. Bukan maksudnya orang nak terima ke orang tak nak terima. Bukan maksudnya begitu. Menerima tu maknanya kalau kita ajar dia, dia boleh faham apa yang kita ajar kat dia. Itu maksudnya. Sekali lagi, dan atas tiap-tiap kita, kita ni siapa? Ialah tiap-tiap yang menerima ni, tiap-tiap orang mukallaf, tiap-tiap mukallaf yang menerima pelajaran. Bahawa ini wajib bahawa belajar. Bahawa belajar ini wajib bahawa belajar. Ni wajib belajar ni wajib atas kita tiap-tiap yang menerima pelajaran. Dengan maknanya wajib atas kita orang mukallaf yang mana kita ni mukallaf yang terima pelajaran, hukumnya wajib belajar. Bahawa belajar ni wajib bahawa belajar akan dia. Wajib bahawa belajar akan dia, akan apa dia yang dia sebut dulu? Perkara yang wajib. Apa dia? Tamatan iman, ya. Tamatan iman. Yang pada kata maka cukuplah tamatan iman yang akliyat yang wajib atas kita tiap-tiap mukallaf bahawa kita i'tikad akan dia dan mengaku dengan dia. Ya situ.
bahawa belajar, ini wajib bahawa belajarkan dia akan tamatan iman. Belajar tu kena belajar sampai sampai sakat mana hingga mengetahuikan dia akan tamatan, sehingga kita boleh tahu, boleh faham lah. Dengan maknanya wajib kena belajar lah, sebab kita ni orang yang terima pelajaran. Jadi akalan kita tu kalau kita belajar kita boleh faham, maka itu wajib kena belajar. Dengan maknanya kalau orang yang walaupun dia akil balik, dia orang berakal, dia dah balik, tetapi jenis orang yang tak terima pelajaran, maka dia tak wajib belajar. Tak wajib belajar tu maknanya sekadar yang dia boleh faham, sakat tu lah. Jadi tak payah kita nak tanya sakat mana orang nak dikatakan terima pelajaran, sakat mana tak boleh nak kata tak masuk dalam golongan orang yang terima pelajaran. Kita kira sakat ni lah. Dia kena belajar, sakat mana dia boleh faham, tapi belajar betul-betul belajar lah. Sakat mana dia boleh faham, sakat tu lah. Sebab setengah orang tu, kalau kita ajar dia katanya Tuhan ada, Tuhan sedia, Tuhan kekal, Tuhan tak sama dengan makhluk, Tuhan satu. Sekadar tu dia boleh faham. Sekadar tu dia boleh faham. Tapi kalau kita cerita pula Allah ada, maka dalilnya begini. Apabila sebut masuk dalam dalil tu, dia tak boleh nak faham. Dah fikir, dah apa, dia tak mampu nak faham. Maka sakat dia kuasa saja. Jadi tak faham dalil dengan sebab dia, akalan dia tu tak mampu nak mendalami tu, maka tak mengapalah. Semuanya bagi dia tahu kata Allah, Tuhan kita, nama Allah, dia ada, sekadar tu. Apa kalau nak masuk dalam dalil, Allah mesti ada, kalau tidak ada nascaya berhajat kepada yang menjadi, dia tak boleh nak faham lah begitu. Sebut katanya ada awal, tak ada awal, macam mana, dia pening, tak boleh nak belajar. Walaupun dah bertahun-tahun dia belajar, tapi tak boleh nak faham. Sakat dia mampu dah. Bahawa belajarkan dia hingga mengetahuikan dia kan tamatan iman. Dengan maknanya selama mana tak dapat mengetahui, tapi dah kata tadi orang yang terima pelajaran. Orang yang terima pelajaran, tetapi kalau nisbah bagi orang yang tak terima pelajaran, tak wajib belajar. Kalau belajar pun tak hasil maksud sebab dia orang yang tak terima. Nisbah bagi orang yang terima pelajaran, selama mana dia tak dapat tahu, mesti kena belajar, jangan berhenti. Kalau berhenti belajar, berdosa di atas dia. Tetapi masalah mengetahui itu bukan kekuasaan kita. Yang boleh kita usaha, yang jadi kekuasaan kitanya ialah belajar. Belajar, berfikir, itu benda yang dikuasai oleh kita. Adapun mengetahui, dapat tahu, dapat faham, nampak masalah tu, itu anugerah daripada Allah. Pemberian daripada Allah. Maka itu dapat tahu tu kita nak buat tak boleh. Bukan benda yang boleh kita usaha, bukan masuk dalam kekuasaan kita. Hanya yang kita mampu buatnya ialah belajar dan berfikir. Maka belajar itulah wajib. Sebab tu maknanya, sebab tu kalau tilik pada fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, apa makna? Hendak tahu oleh kamu. Maka di situ pada ayat kata fa'lam annahu la ilaha illallah, hendak tahu oleh kamu, hendak mengetahui oleh kamu annahu, bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Maknanya
memanglah makna dia tu begitu, tetapi pada wakilnya kena belajar sehingga engkau tahu kata tiada Tuhan melainkan Allah. Wajib belajar sehingga engkau tahu. Engkau tu siapa? Orang yang menerima, mukallaf yang menerima pelajaran. Kena usaha belajar sehingga dapat tahu. Dengan mana tak belajar tu salah. Tak belajar tu salah. Salah di mana? Salah tak belajar. Kalau tak faham, itu tak salah. Kalau tak tahu lagi, dah belajar tapi tak tahu lagi, itu tak salah. Sebab tahu, pandai, faham, mengetahui apa yang dia belajar, itu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya sebab mengetahui tak mengetahui ni bukan kejayaan kita. Bukan makdur kita, bukan kekuasaan kita, bukan kemampuan kita. Bahkan itu pemberian daripada Allah. Sebab setengah orang tu belajar sekali belajar, Allah Ta'ala bagi faham terus. Setengah orang tu sekali tak nak faham lagi, tak boleh tahu lagi, tak boleh faham lagi. Kena 2-3 kali. Maka wajib belajar. Selama mana dia tak boleh tahu, kena teruskanlah belajar, jangan berhenti. Tapi dah maklum, katanya orang yang terima pelajaran. Dengan sebab dia orang yang terima pelajaran, terima tahu apa yang dia belajar tu, maknanya selama mana tak dapat tahu, tak dapat faham, mesti kena terus belajar, jangan berhenti. Satu, wajib belajarkan segala akaid iman sehingga kita dapat tahu. Dan atas kita ampunya fikiran pula. Atas kita orang mukallaf yang mempunyai fikiran. Yang mempunyai fikiran bahawa berfikir pada dalil-dalil wajib juga. Dan atas kita ni, dan wajib atas kita mempunyai fikiran bahawa berfikir pada dalil-dalil, pada dalil-dalilnya dalil tamatan iman. Berfikir tu sampai ke bila kena berfikir? Hingga nyata ia, hingga jelas, hingga nyata ia dalil-dalil tu bukan. Hingga nyata ia kita yang mempunyai fikiran. Hingga nyata ia mempunyai fikiran dengan dalil. Salah. Hingga nyata ia tambatan iman dengan dalil. Tu betul. Nyata-nyata bagi kita. Begitulah, dhamir itu dah begitu. Hingga nyata ia jelas, terang, nyata ia tambatan iman dengan dalil bagi kita. Kita yang mempunyai fikiran. Jadi masalah dalil ni kita kena fikir sendirilah. Kena fikir masing-masing berfikir. Tapi setengah orang tu dia nak boleh fikir tu dia mampu memikir dengan secara sendiri. Tapi setengah orang tu dia nak boleh berfikir pada dalil tu tak dapat, tidak orang yang mengajarkan dia cara nak memikir. Maka yang kita belajar dalam kitab Usuluddin, tengok satunya wujud. Wajib ada Allah, wajib ada, mustahil tiada dalil. Maka apabila sebut dalil tu, kalau dalam kitab ni dia kata kerana, itu dalil.
Maka walaupun kalau serah kepada diri kita betul-betul tu kita tak pandai cara, tak tahu cara nak fikir macam mana, nak bagi nyata, kata jelas, kejap, kata Allah tu wajib ada, tak boleh tak ada, mustahil tak ada, maka tak dapat tidak kena ada tunjuk cara memikir. Maka sebab tu dalam kitab usulnya, dalam kitab usul tu dia sebut dalil. Maka dalil tu jangan maka dalil yang disebut dalil wujud, dalil qidam dan semuanya kalau kita hafal sekalipun. Boleh bacalah. Tak tengok ke surat pun boleh kita baca. Tapi apa maksud yang kita baca tu tak faham, maka tak boleh juga. Tak boleh juga. Yang naknya bagi nampak ke diri sendiri dengan secara memikir. Lepas tu kalau kita katanya, kalau kita tak belajar dalam kitab-kitab, tak tahu cara nak belajar, nak memikir. Untuk nak bagi kejap, kata Allah ada, mustahil tak ada. Maka kena dengar orang ajar cara fikir. Sebab tu kita katanya, tengok pada dalil, ia sebut dalil itu dia dah ajarkan kita, dah tarikkan kita supaya kita berfikir bersama dia. Dia katanya, kalau Allah tiada. Dia katanya, kalau tiada Allah, maka tidak ada alam ini. Tu dia tunjuk cara nak memikir. Kita fikir macam ni. Kita fikir macam ni. Untuk nak menetap, mengkejapkan Allah adanya, kita fikir macam ni. Kalau Allah Tuhan itu tidak ada, maka siapa nak buatkan makhluk ini? Tu cara fikir. Kalau tidak ada siapa membuatkan makhluk ini, menjadikan makhluk ini, tentu sama sekali makhluk ini tak akan ada. Kenapa pula tak boleh ada makhluk ini? Sebab asal makhluk ini tidak ada. Asal makhluk ini tidak ada. Dengan sebab asal dia tidak ada, maka kalau tidak ada siapa yang mengada, tentu dia tak ada sampai sekarang. Maknanya berubah dia daripada asal tak ada kepada ada, mestilah kena ada yang menjadikan. Yang menjadi itulah ialah Tuhan. Tu fikir begitu. Yang dalam kitab sebut macam tu seolah katanya dia ajar kita cara memikir. Untuk nak bagi nampak katanya sungguh Allah ada, mesti ada Tuhan. Begitu. Jadi kena fikir. Sekadar hafal tapi tak faham maksud tu, tidak memadai. Maknanya tak kenal dalil lagi. Tak lepas daripada hukum taklid. Begitulah. Tapi setengah orang tu dia boleh fikir sendiri, tapi jaranglah. Dia boleh fikir sendiri dengan tidak ada siapa yang tunjuk ajar cara nak memikir macam mana, maka tak apalah. Janji dia fikir sangat dapat kejapkan akaid kesemuanya. Walaupun dengan ikut cara memikir yang ditulis dalam kitab-kitab sekalipun, memadai. Dan atas kita orang yang sudah mengetahuikan dia kan tamatan. Bagi kita yang sudah tahu, kita dah belajar, kita dah tahu, kita dah jelas. Apabila kita tahu pulanya, dan atas kita ni wajib atas kita, kita ni siapa? Orang-orang yang sudah mengetahuikan dia kan tamatan iman. Wajib apa? Bahawa mengajar, ini wajib bahawa mengajar akan orang-orang yang di dalam perintah kita. Wajib kena ajar orang yang di bawah perintah kita, anak kita, isterinya, mana anak kita pun dalam perintahan kita, isteri kita pun dalam perintahan kita, orang yang bawah jaga perintahan kita tu kena ajar. Jika yang belum, orang yang dalam perintah tu yang belum mengetahuinya tamatan iman. Kalau dia belum tahu lagi, mesti lebih-lebih laginya kalau kita kata dia ni berkahwin dengan seorang perempuan yang mu'allaf, tak tahu akidah lagi, tak tahu tamatan iman lagi, maka wajiblah di atas suami ajarkan dia.
Kalau suami tak pandai nak ajar, mesti kena cari orang lain untuk dapat belajar bersama dia. Walaupun dengan secara upah sekalipun, dengan secara gaji sekalipun, tak dapat tidak. Wajib kesemua tadi, wajib belajar, wajib berfikir, wajib mengajar. Tadi dengan jalan tafsil. Dengan jalan tafsil. Mana dia dengan jalan tafsil itu 50. Dah. Ni kalau matan saja tu mana wajib kita i'tiqad dengan jalan tafsil. Itu. Tamatan iman tu 50 perkara. Jadi mana 50 perkara tu badal pada tamatan iman. 50 perkara. Jadi maknanya 50 perkara inilah yang katanya orang yang mempunyai, orang yang menerima pelajaran wajib belajarkan dia sehingga mengetahui. 50 perkara inilah mesti berfikir sehingga nampak akan nyata dalil-dalil bagi 50 perkara. Dan yang sudah pandai, sudah mengetahui, wajib mengajarkan orang yang dalam perintah yang belum mengetahui akan 50 perkara ini dengan secara tafsil serta dalil. 50 perkara ni mengandungkan dia kan 50 perkara, semuanya, semua 50 perkara oleh perhimpunan makna dua kalimah tauhid itu. Jadi 50 perkara itu mengandungi, menghimpuni. Dalam kitab Faridah dia kata menghimpuni. Yang mengandungkan dia semuanya oleh perhimpunan makna dua kalimah tauhid. Maknanya oleh perhimpunan, maknanya kesemua makna dua kalimah tauhid itu dah. Mengandung tu sebagai mengandung atas jalan ijmal. Sebagai mengandung atas jalan ijmal. Jadi maknanya 50 aqaid, 50 tamatan iman tu ada dikandungi oleh makna dua kalimah tauhid. Dikandungi oleh makna la ilaha illallah. Jadi tamatan iman yang 50 tu terkandung di dalam dua kalimah. Terkandung dalam makna bagi dua kalimah tauhid. Tapi kandungan dia tu kandungan dengan secara ijmal. Atas jalan ijmal. Dengan secara ijmal. Dengan secara ijmal. Bukan katanya la ilaha illallah. Itu maknanya dengan secara tafsir wujud kidam tu bahkan mengandung tu dengan secara ijmal. Dan dikehendaki dengan mengandung itu iaitu melazim. Begitu. Dikehendaki mengandung itu dengan mana lazim. Bukan mengandung seperti mengandung oleh cawan akan air di dalamnya. Bukan begitulah. Asal mengandung tu macam itulah. Kita tuangkan air masuk dalam cawan, maka jadilah cawan itu mengandung akan air. Bukan mengandung macam tu. Dengan maknanya mengandung tu maknanya tamatan iman itu terkandung di dalam makna dua kalimah syahadah. Dengan maknanya makna bagi dua kalimah syahadah itu, dua kalimah tauhid itu melazim akan 50 perkara yang mana tamatan iman. Itu maksudnya. Dan dikehendaki dengan mengandung itu, iaitu mengandung tu melazim. Melazim. Mana lazim daripada makna dua kalimah tauhid itu, lazim akan 50 perkara. Macam mana tengok dia katanya dengan makna bahwasanya manakala adalah Allah Ta'ala itu Tuhan. Dia
Makna bagi la ilaha illallah tu apa dia? Makna dia. Allah ialah Tuhan yang disembah dengan sebenar. Yang lain bukan. Begitu kan? Makna bagi la ilaha illallah, makna dia. Adapun perkataan tu ialah la ilaha illallah. Perkataan tu, perkataan kalimah tu ialah diri kalimah, diri perkataan tu ialah la ilaha illallah. Lepas tu makna yang dimaksud dengan kata la ilaha illallah itu Allah ialah Tuhan, yang lain bukan. Maka dalam makna kata Allah adalah Tuhan yang lain bukan tu, dengan secara lazimnya, dengan secara tak dapat tidaknya, dengan secara mestinya Allah mesti ada. Allah mesti ada, Allah mesti sedia, Allah mesti kekal hingga seterusnya. Begitu. Dengan itu makna kata dengan secara lazim. Lazim daripada kata Allah Tuhan. Lazim daripada katanya Allah Tuhan, yang lain bukan. Lazim daripada makna kata Allah Tuhan tu boleh jadi ke tidak. Kalau kata Allah Tuhan tapi dia tak ada, tak boleh jadi. Tak terima. Mestilah kalau katanya Allah itu Tuhan, mesti dia ada. Itu makna lazim, makna begitulah. Apabila kita katanya Allah itu Tuhan, mesti dia ada. Kalau tak ada, bukan Tuhan. Apabila kata Allah itu Tuhan, mesti dia sedia. Kalau baru, bukan Tuhan. Itu lazim begitu. Kalau kata Allah Ta'ala itu ialah Tuhan kita, mesti dia kekal. Kalau binasa, yang terima binasa tu bukan dia Tuhan, bukan makhluk. Kalau kata Allah itu Tuhan, mestilah. Allah itu Tuhan, mestilah, lazimlah dia tu tak sama dengan makhluk. Kalau dia sama dengan makhluk, mana dia tu makhluk, bukan dia Tuhan. Begitu. Kalau kata dia, Allah itu Tuhan, maknanya mesti dia satu. Tuhan tu mesti satu, sebab kalau berbilangan tak boleh jadi rusak langit bumi. Katalah Allah tu Tuhan, mesti dia kuasa. Kalau tak kuasa, macam mana nak jadi Tuhan? Begitulah. Ya lazim, dengan secara lazim. Macam kita katanya, saya bapa orang, saya sekarang dah jadi ayah orang. Saya sekarang dah jadi ayah orang. Saya sekarang dah jadi bapa orang. Orang tanya, mana anak engkau? Tak ada lagi. Tak boleh jadi begitu. Dah. Kalau orang kata, saya sekarang dah jadi bapa orang. Lazimnya apa dia? Mesti ada anak. Mesti dia ada anak. Itu maknanya dengan secara lazim. Kita boleh tahu katanya, walaupun dia tak cerita kata dia ada anak. Walaupun dia tak cerita kata dia tu ada anak, tapi dia cakapnya, dia kata saya dah jadi bapa orang sekarang. Artinya dia kata saya dah jadi suami sekarang. Yang mana belum pada ni saya bujang. Sekarang saya dah jadi suami orang. Pada maknanya kita faham dengan secara lazim, mesti dia dah kahwin. Mesti dia dah kahwin. Walaupun dia tak cerita kata dia dah kahwin, tapi kita faham dengan secara lazim. Macam mana pula kalau tak kahwin nak jadi suami? Nak kata dia ni suami orang. Kalau orang perempuan, saya dah jadi isteri orang. Mana dia dah berkahwin. Begitulah dengan secara lazim. Dengan secara lazim. Macam kata saya dah makan, walaupun dia tak cerita kata dia dah kenyang sekalipun, tapi kita faham kata dia dah kenyang dengan secara lazim daripada kata dia, saya dah makan tu pun banyak pula. Saya dah makan banyak dah tadi. Kita kata, mari makan sama. Dia jawab kata, saya dah makan banyak dah tadi. Maknanya kita faham dengan secara lazimnya apa dia? Sekarang dia dah kenyang.
walaupun dia tak cerita kata dia dah kenyang, tapi dengan secara lazim daripada makan banyak itu dia dah kenyang. Itu panggil mengandungi. Jadi mana cakapan kata saya dah makan banyak itu mengandungi akan makna saya dah kenyang. Apabila seorang tu bercakap kata saya sekarang dah jadi suami orang, maka terkandung di dalam makna dia kata saya dah jadi suami orang tu, terkandung makna akan lazimnya apa dia? Dia dah berkahwin. Begitu. Jadi maknanya terkandung dalam kata apa dia? Saya dah jadi bapa orang. Terkandung dengan secara lazim, maknanya dia dah dapat anak. Begitulah. Maka beginilah. Allah manakala adalah Allah itu Tuhan, Allah itu ialah Tuhan. Ini makna la ilaha illallah. Adalah Allah itu Tuhan. Adalah Allah itu Tuhan. Ini makna bagi kata la ilaha illallah. Dengan secara tak dapat tidaknya Allah mesti ada. Dengan secara tak dapat tidak tu panggil lazim. Macam mana dia nak jadi Tuhan kalau dia tak ada? Dengan secara tak dapat tidak, kalau kita kata Allah tu Tuhan, pada maknanya kita mengaku. Apabila kita mengaku kata Allah tu Tuhan kita, pada maknanya Allah tu, pada makna kita mengaku juga kata Allah itu yang berkuasa, yang hidup, yang ada, yang tak sama dengan makhluk, hingga seterusnya. Sebab tak terima pada akal jadi Tuhan tapi tak kuasa nak buat makhluk. Begitu. Macam mana semacam kita tak terima macam mana pula jadi suami padahal dia belum kahwin. Macam mana pula duk mengaku kata dia ni jadi bapa orang walaupun padahal dia belum kahwin, belum dapat anak lagi. Begitu. Begitulah lazim. Tengok. Dengan makna bahawasanya manakala adalah Allah Ta'ala itu Tuhan, adalah Allah Ta'ala itu Tuhan tu, makna bagi la ilaha illallah. Nascaya tentu sabit, tentu tetap, tentu sungguh baginya, bagi Allah, perkara-perkara yang wajib, yang 20 itu. Apabila manakala kita i'tikad kata Allah tu Tuhan, mesti dengan secara lazimnya mestilah Allah itu ada, sedia, kekal dan seterusnya. Nascaya tentu sabit baginya perkara-perkara yang wajib yang 20 itu. Bukan sakat 20 itu, bahkan semua sifat-sifat kamalat. Bukan sekadar 20 lah. Sebab 20 tu tafsir kan. Semua kamalat tu ijmal. Begitulah. Jadi tak dapat tidak tu. Kalau kita katanya apabila Allah tu Tuhan, apabila kita dah kata Allah tu Tuhan, mestilah dia ada. Mesti wajib ada, wajib kidam, wajib sedia, hingga seterusnya. Dan bukan sekadar 20 itu, semua sifat kamalat. Dengan makna Allah tu Tuhan. Macam mana Tuhan kalau tak ada, tak cukup, tak sempurna sifat kesempurnaan, tak ada sifat kesempurnaan, jadi serba kekurangan, macam mana nak jadi Tuhan? Begitulah. Dan tentulah, atas pada tentulah sabit baginya perkara tadi. Perkara-perkara yang wajib. Apabila manakala Allah tu Tuhan, tentulah ternafi daripadanya, daripada Allah, lawan-lawan perkara yang wajib. Lawan perkara-perkara yang wajib. Lawan dia tu yang 20 yang mustahil itu. Bukan sekadar 20, bahkan semua kekurangan, bahkan semua sifat kekurangan. Apabila kita katanya Allah tu Tuhan, mesti tak boleh jadi dia tak ada, tak boleh jadi dia baru, tak boleh jadi dia lemah, tak boleh jadi dia binasa, tak boleh jadi dia sama dengan makhluk. Begitulah. Itu dengan secara lazim.
Dengan secara lazim juga. Tak boleh jadi dia tu bersifat ada banyak sifat kekurangan. Ke semua. Dan tentu atas pada tentu sabit, tentulah sabit baginya perkara yang wajib. Dan tentulah patut baginya membuatkan mungkin dan meninggalkan dia akan membuatkan mungkin. Apabila kita buat pengakuan kata Allah Tuhan, mesti harus bagi Allah buatkan mungkin dan tak buatkan mungkin. Tuhan macam mana terpaksa kena buat mungkin. Tuhan macam mana tak boleh nak buat mungkin. Maka mesti kita apabila kata Allah Tuhan, itu dia nak buat, dia buat. Kalau dia kehendak nak buat, dia buatlah. Kalau dia tak kehendak, dia tak buatlah. Semuanya buat tak buat tu patut. Apa dia patut? Harus. Itu mana katanya. Jadi pendek katanya, apabila kita mengaku bahawasanya dengan kata perkataan tu ialah perkataan la ilaha illallah yang diterjemuh dengan bahasa Melayunya tiada Tuhan melainkan Allah. Itu perkataan dan terjemahan dia. Adapun makna dia, apa dia? Allah Tuhan, yang lain bukan. Allah Tuhan, yang lain bukan. Apabila kita kata Allah tu Tuhan, mesti segala sifat kamalat yang setengah daripadanya 20 tu wajib bagi dia. Dan juganya tak boleh sungguh, tak boleh ada yang lawan yang mustahil. Dan semua segala sifat kekurangan. Dan mesti juga harus bagi dia buatkan mungkin. Kalau dia kehendak, dia buat. Kalau dia tak kehendak, dia tak buat. Begitu. Itu semuanya lazim bagi kata Allah adalah Tuhan. Yang mana kata Allah adalah Tuhan tu makna bagi dua kalimah. Itu la ilaha illallah. Nanti kita tengok Muhammad Rasulullah pula. Gitu ya. Dan bahawasa manakala adalah Nabi Muhammad itu pesuruh. Ataf tadi. Ataf pada bahawasanya manakala adalah Allah Ta'ala itu Tuhan. Nasjaya. Situ. Lazim. Nak cerita lazim daripada makna dua kalimah. Jadi apabila kita kata perkataan tu ialah perkataan kalimah tu ialah Muhammadur Rasulullah. Makna dianya apa dia? Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Itu makna dia. Makna dianya Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Maka apabila kita kata Muhammad itu adalah pesuruh Allah, macam mana? Kalau bodoh, tak boleh jadi macam mana pula ni? Ya. Muhammad Rasul tapi dia tak menyampai. Tak boleh jadi. Macam mana Rasul tak menyampai. Gitu kan? Dia doktor tapi satu penyakit pun dia tak pandai merawat. Tu tak boleh jadi kan? Dia doktor, bijak pula kedoktoran dia tu. Tapi tanya penyakit tu dia tak tahu nak rawat. Penyakit ni tak tahu nak rawat. Segala penyakit tak tahu kesemuanya. Macam mana pula? Nampaknya bohong tu kata dia doktor. Begitulah. Kalau kata dia tu doktor, mesti adalah penyakit yang dia mampu nak rawat. Penyakit begini, walaupun tak ke semua penyakit, tapi adalah ketentuan dia tu yang boleh dia rawat, yang bahagian yang dia belajar. Dia kata doktor tapi tanya, saya demam nak makan ubat apa? Kau pergi kat klinik lah. Saya tak tahu nak kata juga. Nak percaya kau kata dia ni doktor? Tak percaya. Kan? Lazim, mesti.
Dan bahawasanya manakala adalah Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Ini makna bagi kata Muhammadur Rasulullah. Ni nak cerita kata lazim, mengandung dengan secara lazim tu macam mana? Maksud dengan mengandung tu melazim. Tentu, nasja tentu, mesti, lazim, sabit baginya empat sifat yang tersebut itu. Dengan mana mesti, apabila kita kata Muhammad itu Rasul, mesti benar, mesti amanah, mesti sidik, mesti tabligh. Tapi kalau katanya itu empat sifat tu yang wajib bagi Rasul. Adapun kalau Nabi bukan Rasul, kalau Nabi bukan Rasul, tabligh tak wajib. Orang jadi Nabi saja bukan Rasul, tabligh tak wajib. Tabligh tak wajib. Amanah wajib. Sidik wajib. Sidik, amanah wajib. Tabligh tak wajib. Fatanah khilaf. Fatanah khilaf. Setengah katanya tak wajib, setengah kata wajib bagi orang jadi Nabi sahaja tak jadi Rasul. Yang kata dalam tu kata macam mana? Yang paling layaknya kena hukum kata wajib juga bersifat dengan fatanah bagi orang jadi Nabi saja tidak jadi Rasul. Begitu kan? Jadi mana yang tentunya, yang jelasnya apa dia? Tabligh tak jadi sifat yang wajib bagi orang jadi Nabi saja. Tak jadi Rasul. Nabi saja tak jadi Rasul. Seperti kata tadinya, Nabi Khidir. Kaum rajah dia Nabi. Maka tabligh tak wajib. Dengan mana, begitulah. Tapi maknanya yang ittifaq kata wajib pada orang jadi Nabi saja tak jadi Rasul, amanah dan sidik. Jadi amanah ni wajib pada akal bagi orang jadi Rasul, Nabi dan Rasul atau Nabi saja. Sidik. Amanah pun begitu juga. Jadi amanah dengan sidik wajib bagi Nabi saja dan Nabi serta Rasul. Fatanah itu khilaf pendapat ulama. Tapi yang lebih layaknya ialah wajib juga orang jadi Nabi saja tu bersifat dengan sifat fatanah. Tabligh tak wajib. Tak wajib pada akal. Tapi kalau dia nak menyampai, harus. Begitulah. Tabligh tu harus bagi orang jadi Nabi saja. Sebab macam kata siapa tadi? Khalid tadi. Khalid bin Sinan tadi tu dia menyampaikan, tapi menyampai dengan bukan apa dia? Hanzalah tadi. Hanzalah tadi tu dia menyampai, tapi menyampai dengan syariat Nabi Musa, Nabi Isa. Itu menyampai itu tak, tapi bukan wajib pada akal lah. Begitu. Apabila kita i'tikad kata Muhammad itu adalah pesuruh Allah, mesti mestilah dia bersifat dengan empat sifat yang tersebut: sidik, amanah, tabligh, fatanah, dan ternafi daripadanya daripada Muhammad, Nabi Muhammad, empat perkara yang lawannya, yang mustahil, yang lawan empat sifat yang tersebut itu, lawan tu yang mustahil itu, mana? Lawan bagi amanah mustahil, lawan bagi sidik mustahil, hingga seterusnya. Dengan maknanya, macam mana dia jadi Rasul kalau tak menyampai? Begitulah. Macam mana jadi Rasul pendusta? Begitu. Dan patut atas pada sabit baginya. Sabit baginya empat sifat. Tentulah patut bersepakai, yakni bersepakai dengan sifat manusia yang tersebut. Ini sifat manusia yang tidak membawa kepada kekurangan martabah. Sifat manusia yang tersebut, yakni sifat manusia yang tidak membawa kepada kekurangan martabah. Itulah. Jadi apabila kita mengaku kata Muhammad itu Rasulullah, mesti empat sifat
sidik amanah tabligh fatanah tu mesti ada kat mereka. Dah. Kalau tak ada tu bukan rasul. Kalau tak ada artinya terluput mana-mana daripada 4 tu, mana bukan rasul. Terluput daripada dia mana-mana, maka bukan rasul. Sebab tu kita katanya manusia biasa ni kalau tak ada 4 sifat tu harus kan. Kalau dusta harus pada akal, jangan syarak lah, syarak tu haram. Dusta, apa dia? Dusta, khianat, tak menyampai, bodoh, ada harus bagi manusia biasa. Kita katanya seorang tu bukan rasul, bukan nabi. Kalau dia katanya orang tu macam mana dia dusta? Kita katanya harus pada akal. Tapi haramlah pada syarak. Begitulah. Macam mana ustaz tu tak mengajar, tak menyampai ilmu? Jangan tilik pada syarak lah. Tilik pada akal, harus. Jawab, harus. Apa dia? Diterimai oleh akal. Sebab dia bukan nabi, bukan rasul. Tapi kalau ada orang nak belajar, dia tak nak mengajar tu, tengok tafsir dia ada haram lah. Begitulah. Maka untuk hari ini kita akhir di situ dengan katanya dan lazim daripada benarnya pada khabarannya dan cerita-ceritanya itu bahwasanya ada bagi Allah beberapa pesuruh yang lain daripadanya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil